Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna mualliful kitab Syekh Al-Alamah Rabbani Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nurin anwar wa sirin asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihi at-tahar wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, pengurusi madrasah Surau Jumaat Ar-Raudah, seterusnya barisan imam bilan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur pada Allah pada hari Jumaat di bulan Sya'ban ini dipilih di kita ini untuk menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumaat ini kita mengambil keberkatan daripada pandangannya para ulama menceritakan tentang hari Jumaat, apa yang diistimewakan pada hari Jumaat ini yang disyarahkan menurut pandang para ulama kita, bukan pandang kita, pandang ulama kita. Sebab innal ulama warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah warisan para nabi. Maka seluruh ilmu yang diturunkan ke dalam ataupun ke atas muka bumi ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memegang orang kata apa, keseluruhan ilmu itu adalah para anbiya, yakni para nabi. Kemudian dikhatamkan, ditutupkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu-ilmu ini diwariskan kepada siapa? Kepada para ulama. Sebab apa? Sebab baginda Nabi yang sebut di dalam hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan sebut amin. Satu lagi adab tuan-tuan saya nak sebut di sini. Majlis ilmu ini bila kita menghadiri di dalamnya, sebagai contoh kita baru masuk ataupun baru saja kita menghadiri, sudah ada majlis ilmu, maka cukup bagi kita untuk duduk dan bertasbihat. Yakni mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali cukup. Maka menyamai kita dengan tahiyatul masjid, menyamai kita juga dengan solat sunat mutlak, menyamai juga sama dengan solat sunat wuduk dan sebagainya. Sebab apa? Nilai majlis ilmu itu lebih tinggi daripada solat sunat gitu. Sebab tu para ulama sebut sedetik saja, bukan para ulama, Nabi sebut di dalam riwayat hadis bahawa sejenak kita berfikir tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yakni mendalami ilmu agama Allah, maka lebih baik daripada beribadat 60-70 tahun yang diterima oleh Allah. 60-70 tahun ni ulama syarah berterusan, tak tidur, tak makan, tak minum. Ini kita 2 minit je kan. Ni dalam nikmat dalam majlis ilmu. Ini adab dia. Boleh tuan-tuan Ketahuilah bahawa hari Jumaat itu adalah hari yang sangat mulia. Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala memulakan syarahnya dan kita azam untuk menghabiskan. Saya akan cubalah dengan sedaya upaya saya ini untuk mencari kitab-kitab yang mu'tabar daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mensyarahkan tentang kelebihan ataupun perkara yang berkait dengan hari Jumaat
maka kita akan bahaskan bersama. Kebanyakannya yang mensyarahkan hari Jumaat hanya juzuk minal kitab, yakni sebahagian kecil sahaja. Maka kalau kita syarahkan setiap hari Jumaat, kita dapatlah banyak kitab. Sebagai contoh, sebelum ni kita pakai Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita ambil sedikit mutiara kata daripada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh Daud memulakan kitabnya dengan apa? Dengan menyatakan hari Jumaat itu mulia. Maka di sini para ulama sebut ini adab. Sesuatu perkara pertama, kalau dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka bagi kita juga perlu dimuliakan. Kita perlu muliakan hari Jumaat walaupun dengan perkataan. Selepas itu ditahqiqkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, mulia ini pada sudut siapa? Di sisi Allah. Di sisi Allah siapa? Rabbul Alamin, pencipta alam ini. Rabbul Alamin dengan jamak tuan-tuan, Rabbul Alamin. Al-Alamin jamak. Kalau mengaji nahwu saraf, kalau perkataan mufrad dia adalah alam. Kalau dua musanna dipanggil alamani. Kalau jamak dipanggil alamin. Dapat? Kalau orang Islam seorang muslim. Kalau dua orang muslamani. Kalau ramai muslimin ataupun muslimun. Belajar bahasa Arab ini. Samalah. Allah adalah Rabb semua alam. Bukan alam kita sahaja. Kita ni kecil je tuan-tuan. Kecil je. Nak banding dengan yang lain, perjalanan Nabi Isra' wal Mi'raj tu dah besar dah sebenarnya. Nak banding dengan kita ni jauh tak tahulah. Para ulama sebut di dalam riwayat, Malaikat Israel alaihi salam, ataupun disebut dalam riwayat malaikat maut, malakul maut, ditanya oleh Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni orang yang kawan baik dia adalah Israel alaihi salam, kawan baik malaikat maut, tuan-tuan. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni para ulama sebut bertanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali naqal satu riwayat. Nabi Idris tanya, wahai malaikat maut, bagaimana kamu mencabut nyawa makhluk? Semua makhluk bukan kita je, jin semua dia cabut, pokok semua dia cabut, ditugaskan seluruhnya. Maka ditanya oleh Nabi Idris, bagaimana wahai malaikat maut, kamu mencabut satu nyawa di utara, satu nyawa di selatan, satu di timur, satu di barat, kemudian kambing seekor, contoh kan. Dalam waktu yang sama bagaimana? Ni luar jangkauan akal ni. Sebab tu para ulama sebut iman ni luar jangkauan akal, bukan bertepatan dengan logik akal. Kalau pakai logik akal tak faham Isra' Mi'raj, tak faham. Bahkan solat pun dia akan nafikan besok. Dia akan nafikan apa benda kerja solat ni, tak ada apa-apa manfaat. Sebab tu para ulama sebut beza kita dengan orang bukan Islam apa dia? Iman pada Allah. Iman yang bergerakkan kita pada amal saleh. Maka para ulama sebut Nabi Idris AS bertanya pada malaikat maut, maka dijawab oleh malaikat maut, wahai Idris, wahai Nabiullah, sesungguhnya seluruh makhluk Allah Ta'ala ini berada di antara dua jari aku. Kita semua ni antara dua jari dia tuan-tuan. Jangan belagak besar lah tuan-tuan. Tebel ni kan, kuat ni saya ayahanda. Sekarang ni ayahanda sangat kan, dan sebagainya lah. Nak dah jadi ayahanda tu jadilah tuan-tuan, saya tak marah pun. Tapi jangan rasa dengan pangkat tu pula. Sebab kita ni dengan malaikat maut ni, semua kita ni antara celah dua jari dia tuan-tuan. Itu pun para ulama sebut, ditahqiq oleh para ulama, malaikat maut sebut itu pun manusia ini tidak taat perintah Allah. Aku yang besar ni pun taat perintah Allah, yang kecil di antara dua jari aku ni tak taat perintah Allah. Allahu Akbar. Malaikat maut. Sebab tu dalam riwayat Nabi sebut bertemu di Mi'raj bersama dengan malaikat maut. Juga disebut bertemu dengan malaikat Malik. Dalam riwayat bertemu di neraka Allah Ta'ala itu melihat Malik alaihi salam. Maka ditanya oleh Nabi SAW kepada Jibril. Ni sifat talabi ilmi, menuntut ilmu. Bertanya tuan-tuan. Jangan tak bertanya. Bertanya pula biarlah ke ahli dia. Ini tanya soalan kamu ke ahli dia. Ada tanya perkara-perkara ni dekat, saya tak nak sebutlah tuan-tuan. Tapi perkara yang sepatutnya kita tanya adalah pada orang ahli ni. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kamu pada ahli zikri. Tuan-tuan kenal zikri siapa? Kenal tak tuan-tuan? Tak kenal, berat tuan-tuan. Zikri di sini dengan maklum apa? Yakni bermakna mereka yang ahli, mereka yang memahami di antara dua perkara itu, ataupun yang memahami, yang master dalam bidang itu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Itu diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka Malik dalam riwayat, Nabi bertemu dengan Malik alaihi salam. Malaikat Malik tanya pada Jibril, wahai Jibril, siapa tu Jibril tu? Semua malaikat aku jumpa semua senyum dengan aku, dia je tak senyum ni. Siapa ni? Kata Jibril AS, itulah Malik. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya Nabi Allah, itulah Malik, penjaga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itulah wajah yang paling elok sekali yang pernah aku lihat seumur hidup aku. Sewaktu berdepan dengan baginda Nabi SAW. Itu muka paling elok tuan-tuan. Nabi sebut tak senyum. Rasa macam kena marah pula kan. Orang senyap je kan. Kita senyum pun dia tak senyum. Rupanya muka tu lah yang paling elok tuan-tuan. Itu dekat Nabi. Besok dekat kita, kita tak tahulah tuan-tuan macam mana muka dia tuan-tuan. Agak-agak baiklah. Agak-agak baiklah tuan-tuan. Muka malaikat Malik alaihi salam dalam riwayat Kasyiful Ghaibah disyarah oleh Syekh Daud juga mengatakan bahawa kalau dilihat Malik ini wajahnya oleh api neraka, maka mereka akan makan sesama mereka. Api neraka tuan-tuan akan makan sama mereka. Sebab apa? Takut tengok muka Malik ni tuan-tuan. Baru tengok muka belum jekah tuan-tuan. Kalau jekah tak tahu jadi apalah. Api neraka pun takut tengok dia. Kalau kita tak tahulah macam mana. Bersedialah tuan-tuan. Mereka yang akan masuk ke dalamnya, bersedialah. Kalau tuan-tuan tengok muka saja tak tahan, macam mana nak masuk tuan-tuan? Malik, para ulama sebut, adalah jeneral besar dalam neraka Allah Ta'ala. Malaikat dalam neraka ni bukan dia seorang. Banyak. Dinamakan seorang sebab apa? Sebab dia berakal. Maka disebut dengan seorang. Seorang. Dapat tuan-tuan Maka, ini syarah ni je dah. Dah tugas ni kan. Sikit lagi tuan-tuan boleh Allahu Akbar. Kemudian kerana apa mulia di sisi Allah Ta'ala? Ini kerana ia adalah penghulu bagi segala hari yang lain. Pertama ditahqiq oleh Syekh Daud, dia adalah ketua bagi hari-hari yang lain. Apa makna ketua tuan-tuan? Ketua ini menjadi panutan, diikut. Maka ketua inilah memiliki keseluruhan kelebihan, betul? Kalau kita ride motor kereta tuan-tuan kan, yang semua pakai 250, contoh ni abang saya Pomen tahulah saya kan, sikit-sikit tu RS kan, sikit-sikit dah lah, banyak tak pandai. Kalau yang depan tu 250, yang 1000 cc takkan yang belakang 115 tuan-tuan. Yang jaga belakang, cover belakang kan, nak cover kalau tertinggal dia pergi kejar bagi tahu ni orang belakang ni, takkanlah EFI tuan-tuan, kecuali dah buat lah. Kecuali dah buat, itu pun tak sampailah 1000 cc. Kenalah yang lebih lagi. Maka para ulama sebut sama. Pada hari Jumaat, kenapa ia mulia? Sebab terhimpun baginya semua kelebihan hari yang berada selain pada hari Jumaat. Kelebihan hari Isnin berada pada hari Jumaat. Kelebihan hari Selasa berada pada semua hari berada pada hari Jumaat. Maka para ulama sebut hari Jumaat mulia di sisi Allah kerana dia penghulu. Nak faham penghulu di sini apa? Memiliki kemuncak ataupun memiliki ketinggian yang sangat tinggi dibanding dengan hari-hari yang lain. Dapat tuan-tuan? Maka disajikan kepada kita setiap minggu hari Jumaat ini. Jelas? Kemudian pada hari Jumaatlah Nabi Adam AS diciptakan ataupun dijadikan. Ni kita dah syarah panjang dah. Yakni Sayyidul Bashar, yakni awal penciptaan makhluk. Siapa tuan-tuan? Bukan penciptaan makhluk, awal perciptaannya Bani Adam ataupun manusia, al-insan, dimulakan oleh Nabi Adam AS. Bukan buruk tuan-tuan Nabi Adam AS. Nabi Adam ini berpakaian di syurga Allah. Kemudian diterlanjangkan oleh Allah Ta'ala kerana apa? Melanggar satu larangan Allah sahaja. Ditanggalkan pakaian yang mulia di syurga, kemudian diturunkan di dalam dunia ini pada waktu subuh. Umat Nabi Muhammad SAW buat banyak larangan, langgar semua larangan, tapi Allah tak tanggalkan pakaian kita pun. Di syurga ditanggal pakaian, sedangkan di syurga kita di dunia tidak ditanggalkan pakaian. Sebab apa? Berkatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa? Umat Nabi. Macam kita lah kan. Anak ketua polis tuan-tuan. Kita pun polis. Corporal tahan-tahan anak ketua polis tuan-tuan. Tak pakai seat belt contoh. Yang takwa tu memang dia tahan lah kan. Ini takwa punya ni. Biasa lepas lah kan. Tak apalah, ambil badu punya anak ni. Jalan lah. Kabel besar tuan-tuan. Samalah. Samalah kita umat Nabi ni kerana apa? Kabel dia baginda Nabi SAW. Sebab kemuliaan yang ada pada baginda Nabi bertempel kepada umatnya. Sebab tu para ulama sebut, hatta roh yang diutuskan menjadi umatnya Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat kita duduk dalam umat Nabi ni saja-saja je tuan-tuan. Dipilih oleh Allah sebelum diciptakan kita ini 50,000 tahun sebelum itu. Telah ditetapkan setiap siapa roh yang bertuah menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dicemburui semua nabi dan juga dicemburui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullah taala dalam Mustadraknya. Di dalam riwayat mengatakan bahawa pernah Nabi Jibril mengatakan kepada Allah Taala, "Wahai Allah, jadikan aku ini di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kerana apa? Cintanya Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat ini para ulama sebut kita tak sedar kelebihan ini menyebabkan kita tidak tahu nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita ini di sisi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala. Sebab itu setiap bala Allah masih tahan lagi. Dulu tuan-tuan buat satu saja pam kena. Tangkap ikan hari satu pam jadi apa tuan-tuan? Jadi monyet. Keluarlah riwayat Charles Darwin punya riwayat revolusi manusia. Padahal itu pada zaman tu saja. Kena ini kena pula ke Nabi Lut AS, diangkat terbalik pula. Para ulama sebut Bahrul Mait, Laut Merah tadi. Itu semua kerana satu dosa tuan-tuan. Betul? Zaman Nabi ni hujan semua dosa ada. Dan semua pada kita boleh buat semua dosa umat-umat yang terdahulu. Tapi ditangguhkan bala daripada Allah Ta'ala sebab apa? Kerana kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 baris cukup tuan-tuan Wallahu ta'ala a'lam. Saya dah naik tu, dah boleh turun tu, kena turun tuan-tuan. Jadi sampai azan lagi. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar pada hari ini Allah Ta'ala beri kekuatan bagi kita mengambil ibrah pengajaran dan mendatangkan semangat jazbah kepada kita untuk menjaga hari Jumaat kita ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tahu waktu makbul di dalam hari Jumaat, kena tahu adab dulu tuan-tuan. Sebelum pergi hari Jumaat ni kena buat apa sampai tahap menjentuh tu. Ada special mandi hari Jumaat, ada special amalan hari Jumaat, adanya amalan khusus sebelum dan selepas hari dilakukan solat Jumaat. Semua ni sebab apa? Sebab kemuliaan yang diadakan pada hari Jumaat berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya. Semoga menjadi amalan bagi kita. Pada saya yang bercakap ni juga diberi kekuatan untuk diamalkan apa yang disebut, maka menjadi dan menjadi kekuatan bagi kita untuk sampaikan pada orang ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.